Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Grup 4 ingin membentangkan tentang seorang tokoh politik di Malaysia iaitu Ahmad Bois Tamam. Ahmad Bois Tamam adalah seorang tokoh yang berfikiran radikal untuk memperjuangkan tanah Melayu di haluan kemerdekaan. Saya ingin memperkenalkan Ahmad Bois Tamam lebih mendalami. Nama yang diberi oleh beliau adalah Abdullah Sani, tetapi gelaran yang telah dibeli oleh orang ramai adalah Ahmad Bois Tamam. Tarikh kelahiran beliau adalah pada 30 November 1920 dan tarikh kematian beliau adalah 19 Januari 1983. Profil diri beliau adalah beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan atau seorang pejuang kebebasan dan beliau adalah ahli politik Malaysia yang sangat terkenal dan sangat terpengaruh. Tetapi beliau adalah seorang ahli politik Malaysia yang bersifat haluan kiri. Bermaksud, beliau sanggup memperjuangkan tanah air beliau walaupun cara itu salah atau betul. Sumbangan yang telah diberi oleh beliau adalah menubuhkan Parti Rakyat Malaysia dan Parti Merahan Malaysia. Tempat kelahiran beliau adalah di setapak Ampang, Kuala Lumpur. Pada waktu itu, Ampang tidak dikenali sebagai daerah di Selangor, tetapi dikenali sebagai daerah di Kuala Lumpur. Keturunan ibu bapa beliau adalah Minangkabau dari tanah datar Sumatera Barat, Indonesia. Tempat beliau telah dibesarkan adalah di Tanjung Malim, Perak. Bermaksud, beliau adalah sangat terkenal di Tanjung Malim kerana sifat beliau ingin memperjuangkan tanah air daripada penjajah. Sekian itu dari saya ingin melepaskan kepada Syafiq Anas untuk membentangkan bahagian beliau. Sekian, terima kasih. Baiklah, nama saya Syafiq dan saya akan membincangkan perjuangan Ahmad Bois Tamam melalui penulisan. Salah satu cara perjuangan Ahmad Bois Tamam dalam usaha menubuhkan satu kesedaran politik dalam kalangan rakyat Melayu adalah melalui penulisan beliau. Cara ini sangat berkesan dalam menyampaikan maklumat yang boleh membakar semangat bangsa Melayu untuk menentang penjajah British. Beliau menegaskan bahawa penggunaan kaedah ini lebih rancak selepas Perang Dunia Kedua. Pada Ogos 1945, Akhbar Suara Rakyat telah ditubuhkan oleh Ahmad Bois Tamam. Dengan adanya akhbar tersebut, penduduk tanah Melayu boleh meluahkan segala ketidakpuasan hati tanpa rasa takut. Akhbar Suara Rakyat dipergunakan sebaik mungkin demi untuk menyedarkan orang Melayu. Mereka mengkritik tindakan-tindakan British yang difikirkan kejam dan tidak demokratik. Pada Oktober 1945, Akhbar Voice of the People telah diterbitkan. Akhbar ini diwujudkan bagi kesinambungan perjuangan kepada lapisan elit dan berpelajaran dalam masyarakat Melayu. Dengan akhbar ini, ramai suara masyarakat Melayu dapat diutarakan dan didapat didengari oleh semua pihak bagi membuka mata dan hati masyarakat Melayu untuk memperjuangkan tanah Melayu. Saya kini akan menyampaikannya kepada rakan sekerja saya, Chevalen, untuk membincangkan perjuangan Ahmad Bois Tamam melalui politik. Okey, nama saya Chevalen. Saya akan membentangkan perjuangan melalui politik oleh Ahmad Bois Tamam. Okey, pertama sekali Ahmad Bois Tamam sedar sejak dari awal lagi bahawa di bumi bertuan ini nasib rakyat pelbagai kaum di negara ini terikat bersama. Dia menulis kita harus mengetahui bahawa kita pemuda-pemuda Melayu semua sama ada Melayu, Cina, India atau lainnya tidaklah ada perbezaannya. Sebab itu kita ada mempunyai tujuan yang sama, iaitu menghapuskan angkara-angkara yang menghimpit kita itu. Justru keduanya perpaduan satu kaum sahaja tidak akan membawa perjuangan ke mana-mana. Merujuk kepada penyatuan bangsa Indonesia, dia berkata, jika saudara-saudara kita di Indonesia telah menyedari perlunya ada perikatan pemuda-pemuda segala bangsa, apalah kita pemuda-pemuda Melayu tidak sedar lagi. Maka demikianlah pula kita. Kita mahu berikat dan bekerjasama dengan pemuda-pemuda segala bangsa yang ada di tanah Melayu ini. Okey, ketiga, visi yang pejuang Melayu muda itu jauh lebih luas daripada hanya penyatuan pemuda Melayu ataupun penyatuan pemuda Melayu. Dia mempunyai wawasan global, iaitu
Kesatuan Pemuda-Pemuda Asia dan sedunia agar keamanan dan keadilan dan demokrasi dapat dijamin. Akhirnya, Ahmad Bostamam sedar bahawa faktor penyatuan bukan boleh bersandar pada warna kulit semata. Ini kerana ada galangan pemuda-pemuda itu daripada bangsa Melayu sendiri, daripada adik abang kita sendiri yang bersifat reaksioner, yang berfahaman fasis, yang anti kemerdekaan, yang bersama perasuah dan penindas. Penyatuan Pemuda Insaf tidak boleh bercampur dengan golongan ni. Nama saya Nova Nazrim dan saya akan bincang tentang kesan atas gerakan politik Ahmad Bostamam. Kesungguhan dan kegigihan beliau memberi impak kepada perjuangan di kalangan belia. Ini seterusnya mewujudkan referendum untuk memperjuangkan harapan cita-cita orang Melayu. Bostamam telah bekerja keras untuk menggerakkan kekuatan belia di seluruh negara. Matlamatnya adalah untuk meningkatkan kesedaran dan menanam keyakinan dengan slogan perjuangan kemerdekaan dengan darah dan menolak rancangan penjajah yang cuba menghapuskan usahanya. Assalamualaikum kepada Sarwan. Hari ini saya akan berbincang sebab sembungan Ahmad Bostamam. Yang Dipertai Negara Sarawak menganggurkan beliau bintang Panglima Negara bintang Sarawak PBS dengan gelaran Datuk. Kedua, dia mendapat menganggurkan itu kerana menjadi ahli politik, penulis dan wartawan terkenal. Dia juga sangat baik dengan apa yang dilakukan. Sekarang saya akan slide ini kepada Lukman. Sekian itu daripada kami. Terima kasih kepada yang telah mendengar penjelasan kami. Harap Wan memahami apa yang kami cuba untuk sampaikan dan minta maaf jika ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Sekian itu daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.